Assalamualaikum, apa khabar bis kita? Saya Hikmah Juni. Calon warisan PLAS bagi pilihan raya DUN Sabah ke-16 akan diumumkan 10 September ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal berkata, calon warisan PLAS bagi pilihan raya Dewan Undangan Negeri DUN Sabah ke-16 akan diumumkan 10 September ini. Pasal itu saya maklum Datuk Matius Tangau who is your candidate. Pasal apa saya mau tahu juga siapa kandidat amanah. Saya pihak kandidat DAP, siapa kandidat PKR. Pasal pilihan raya ini merupakan pilihan raya penting kepada kita. Bukan pilihan raya semata-mata kita nak agi kursi, tapi kita mau menang pilihan raya. Ketua Menteri berkata demikian ketika berucap di Majlis Pelancaran Jentera Pilihan Raya Warisan PLAS sempena Pilihan Raya Negeri Sabah ke-16 di Dewan Masyarakat Keningau petang tadi. Tambahnya, rakyat perlu bersatu bagi memastikan warisan kembali memegang tampuk pemerintahan Sabah. Suruhanjaya Pilihan Raya menetapkan 12 September bagi hari penamaan calon pilihan raya DUN Sabah, manakala hari pengundian ditetapkan 26 September ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal mahu rakyat Sabah bersepadu bagi menentukan masa depan negeri ini dalam pilihan raya Dewan Undangan Negeri DUN Sabah. Takkan masa depan kita ditentukan. Orang Sabah kena faham, kena tahu masa depan kita bukan harga maruahnya nilainya 300-400 ringgit. Masa depan anak-anak kita ialah ada maruah, ada martabat. Kuala Lumpur tidak boleh bagi tahu dengan saya apa yang kita makan. Kuala Lumpur tidak boleh bagi tahu apa yang kita rancang. Kita mau bagi tahu apa kehendak kita perlu diselaraskan kerjasama dengan kerajaan negeri, kerajaan persekutuan. Don't tell us what we want. We know what we want. Beliau berucap semasa sesi dialog awam bersama Mahkamah Anak Negeri Peringkat Pedalaman Sabah di Dewan Masyarakat Keningau hari ini. Di majlis itu, Datuk Seri Muhammad Syafiee terus menyelami dan mendengar suara hati rakyat di kawasan pedalaman. Katanya sesi town hall akan mendekatkan lagi kerajaan pimpinan Parti Warisan Sabah dengan rakyat di peringkat akar umbi. Program itu penting bagi mengetahui masalah dan pandangan pemimpin dari setiap pelosok kampung. Menurutnya, dalam membangunkan negeri bukan hanya perlu melihat kepada pembangunan fizikal tetapi juga pembangunan modal insan. Penerapan nilai-nilai murni juga perlu supaya kesepaduan kaum dapat dikekalkan. Ketua Menteri berkata perkampungan yang sudah lama wujud dan berada dalam kawasan hutan simpan akan diwartakan sebagai kampung demi manfaat penduduk. Ini menjadi tindak tanduk pihak pemerintah yang ada pada hari ini di bawah kerajaan warisan late government. Kita telah pun mengambil dasar di mana penduduk kampung berpuluh tahun berada di situ masih lagi terletak di gazette sebagai forest reserve. Dan sudah banyak pun kita diklasifikasi dan bubar dia dan letak sebagai kampung. Dan bukan hanya kita gazet kampung, kita serahkan geran-geran tanah, lot-lot kepada penduduk kampung. Saya dah sediakan geran tanah hampir 10,000 ya. Semenjak kita ambil pemerintahan ini lebih daripada 10,000 dan kita agi-agikan dan saya pun sudah gazet beberapa perkampungan dan kita keluarkan daripada gazet first class reserve lah, ya, ataupun gazet hutan simpan kerajaan yang ada untuk membolehkan supaya sebenarnya langkah-langkah terdahulu ada setengah kampung yang sudah pun menjadi penduduk kampung walaupun mereka bukan di gazet sebagai kampung tapi kerajaan negeri untuk mengambil tindakan mereka gunakan yang kawasan first class reserve tebang kayu, lepas itu mana pula yang kampung-kampung yang mereka tidak tahu di gazet menjadi kampung pula, gazet forest reserve. Ya. Jadi dikeluarkan forest reserve untuk tebang kampung kayu, lepas itu digazet kampung untuk menambah supaya jumlah forest reserve di negeri Sabah ini kekal berapa peratus. Itu kaedah yang kita tidak amalkan lagi. Kita nakkan supaya
bila orang kampung memerlukan tanah untuk mereka nak membina rumah, untuk mereka nak hidup bercucuk tanam, maka kita akan pastikan yang berhak itu akan mendapat tempat. Ketua Menteri berkata demikian kepada media selepas sesi town hall bersama Ketua-Ketua Adat dan Mahkamah Anak Negeri Peringkat Pedalaman Sabah di Dewan Masyarakat Keningau hari ini. Beliau yang juga Presiden Warisan berkata di samping memastikan kawasan kampung dikeluarkan dari status hutan simpan, kerajaan negeri juga mengambil kira pemeliharaan hidupan liar. Jika dilihat sejak mengambil tampuk pemerintahan, kerajaan warisan telah menghentikan aktiviti pembalakan demi memastikan kawasan hutan menjadi tempat hidupan liar untuk terus membiak. Undang-undang adat akan terus diperkasakan kerajaan warisan. Usaha memperkasa undang-undang adat di negeri ini akan terus dilaksanakan dengan melakukan pembukuan dan mewujudkan satu sistem digital. Ketua Menteri berkata, langkah tersebut akan memudahkan undang-undang adat di Sabah difahami dan dijadikan rujukan rakyat tempatan mahupun pelancong asing. Membukukan apa undang-undang yang ada supaya orang tahu dan mereka boleh rujuk. Ya, mungkin bila kita bukukannya ataupun kita letak online, orang lain akan boleh Google, bukan hanya di Malaysia, bahkan juga di luar negara. Rupa-rupanya adat ini pelancong-pelancong boleh manfaatkan. Mungkin bukan hanya kita akan gunakan online, bukukannya, bahkan digitalize it, tapi ia akan kita gunakan berbagai bahasa. Supaya contoh kalau online ini ada bahasa Melayu, ada bahasa kebangsaan, ada bahasa orang putih, ya, supaya mereka mengetahui tentang adat resam, ya, yang ada di Sabah ini. Jabatan Kehakiman Anak Negeri akan diwujudkan bagi memastikan urusan Mahkamah Anak Negeri lebih efisien dan teratur. Menteri Undang-Undang dan Hal Ehwal Anak Negeri Datuk Aidil Mokhtar bagaimanapun berkata beliau tidak sempat untuk membentangkan kertas kabinet berhubung perkara tersebut susulan situasi politik semasa. Ketika ini tidak ada jabatan yang mengurus hal ehwal Mahkamah Anak Negeri. Sudah bermula. Satu kertas kabinet tidak sempat saya bentangkan. Tiba-tiba bubar Dewan. Dan kalau kertas itu kita akan tubuhkan satu kertas kabinet itu penubuhan Jabatan Kehakiman Anak Negeri. Jadi kalau jabatan ini establish, dia akan mengatur dari segi undang-undang, adat istiadat, apa itu, dia orang yang akan mengatur. Sekarang ini tidak ada satu jabatan yang jaga di Mahkamah Anak Negeri. Okay? Dengan adanya penubuhan jabatan itu, itulah nanti akan menguruskan dari segi grid jawatan, dari segi staf dan kaki tangan, dari segi prasarana bangunan. Jadi mereka lah yang akan bertanggung jawab untuk menguruskan. Beliau berkata demikian dalam sidang akbar sesi dialog awam bersama Mahkamah Anak Negeri Peringkat Pedalaman di Dewan Masyarakat Keningau siang tadi. Datuk Aidil berkata usaha menaik taraf Mahkamah Anak Negeri di Sabah akan diteruskan jika diberi mandat dalam pilihan raya Dewan Undangan Negeri Sabah ke-16 kelak. Hak orang Sabah perlu dilihat dalam konteks menyeluruh, bukan hanya kekayaan hasil bumi semata. Naib Presiden Parti Warisan Sabah Warisan Datuk Jaujan Sampakong berkata, kehidupan berautonomi juga adalah hak mutlak rakyat di negeri ini tanpa perlu dikuasai pihak luar. So inilah kita pertahankan hak Sabah. Yang dikatakan hak ini bukan saja minyak, tapi kehidupan, penempatan, rumah, kehidupan, nak cucuk tanam apa semua ini. Ini yang kita katakan pertahankan rakyat Sabah, pertahankan hak-hak Sabah. Itu hak mereka. Kalau rakyat Sabah di Malaysia tanah seinci pun tidak ada. So, apa status dia sebagai rakyat Sabah? Soal kekayaan jadi kaya raya ini terpulang pada masing-masing. Itu yang kerjaan buat perancangan apa yang ada dari segi ekonomi, dari segi pembangunan jalan raya supaya rakyat Sabah, Malaysia di Sabah ini bebas untuk mencari kehidupan dia orang. Itu tanggungjawab kerjaan. Tapi yang penting mereka mesti memiliki tanah. Jaujan ditemui media selepas majlis bersama pemimpin anak negeri daerah Tawau dan Kalabakan di Tawau semalam. Justeru Jaujan menyeru penduduk negeri ini mempertahankan hak mereka untuk terus mempunyai kuasa autonomi terhadap kehidupan sendiri tanpa perlu dikawal orang luar. Jaujan berharap rakyat Sabah membuat pilihan tepat pada pilihan raya Dewan Undangan Negeri akan datang untuk terus memperjuangkan hak negeri ini. Warisan ini kekuatan dia ada pada rakyat Sabah. Rakyat Sabah sudah bangkit, sudah sedar. 60 tahun cukuplah. Sebab itu kalau katalah
Orang kata parti warisan ni lemah, lemah perjuangan dia, lemah orang kata mengurus ekonomi, itu tak betul. Kalau lemahlah, tidak kuat, parti warisan dan rakyat tidak bangkit, takkanlah mentor-mentor otai-otai lama timbul kembali nak bertanding. Saya nampak sekarang ini yang orang kata presiden-presiden parti, ketua-ketua menteri yang dulu sudah ditolak sepatut pencen kembali. Pasal apa? Diorang tiada pilihan. Tiada pilihan, tidak ada pemimpin lagi yang boleh mengatasi kepimpinan kita. Baik kepada Ketua Menteri Datuk Syafiee Apdah, baik pimpinan-pimpinan di bahagian. Pimpinan-pimpinan kita bukan saja punya pendidikan, bukan saja punya pengalaman, tapi semangat, kesedaran yang ada. Ini yang saya kata, parti warisan jangan ambil mudah. Parti yang cukup kuat dan rakyat Sabah berada bersama-sama dengan Presiden kita, parti warisan. Sabah tidak perlukan bantuan kerajaan persekutuan kerana negeri ini kaya dengan hasilnya sendiri. Timbalan Ketua Wirawati Parti Warisan Sabah Warisan, Joanna Henley Rampas berkata, sebaliknya Perikatan Nasional PN yang harus menunaikan tanggungjawab mereka terhadap hak serta keistimewaan yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963 atau MA 63. Tambahnya apa yang dilihat ketika pemerintahan era UMNO juga tidak menuntut isu MA 63 di Sabah sehingga menyebabkan negeri ini bergantung sepenuhnya kepada kerajaan persekutuan. Jadi kini kenapa perlu Sabah bergantung kepada kerajaan persekutuan jika UMNO sendiri gagal menuntut hak Sabah? Soal Joanna. Menurut Joanna, kenyataan yang dibuat oleh Timbalan Ketua Parti Pribumi Bersatu Malaysia Datuk Sri Masidi Manjun bahawa Sabah perlu bantuan daripada persekutuan untuk memulihkan dan mengukuhkan kembali ekonomi negeri yang lembab kesan COVID-19 adalah tidak wajar. Katanya pandangan terpesong oleh Bersatu Sabah itu adalah penyebab negeri ini tidak diberikan perhatian yang sewajarnya oleh persekutuan. Tegas Joanna, Sabah tidak memerlukan bantuan kerana negeri kita ini bukan seperti Perlis yang tidak mempunyai sumber asli yang banyak. Apa yang Sabah mahukan ialah PN menghormati dan menunaikan tanggungjawab mereka terhadap hak dan keistimewaan Sabah yang termaktub dalam MA 63 dan perlembagaan seperti hak 40% ke atas cukai yang dikutip oleh persekutuan. Dalam satu kenyataan media hari ini, Joanna berkata Presiden UMNO Zahid Hamidi juga sebelum ini telah berjanji ketika pilihan raya kecil Parlimen Kimanis Januari lalu bahawa UMNO akan melaksanakan MA 63 tetapi sehingga kini tiada tindakan. Prestasi baik Parti Warisan Sabah berkhidmat kepada masyarakat menyaksikan hampir 1,000 individu menyertai warisan di sekitar Tawau dan Kelabakan dalam 2 majlis berasingan semalam. Di rumah rehat Felda, seramai 225 penduduk Kampung Murut, Kelabakan menyerahkan borang keahlian parti kepada Ketua Bahagian Kelabakan Warisan Sarifuddin Hatta. Turut hadir dalam majlis berkenaan Ahli Parlimen Kelabakan Ma'mun Sulaiman. Menurut Mamun, kemasukan bekas ahli Barisan Nasional itu kerana mereka yakin dengan kepimpinan warisan dalam membela nasib rakyat. Tambahnya, ia satu perkembangan positif yang mana keyakinan orang ramai terhadap warisan terus utuh walaupun berdepan serangan dari parti lawan setiap hari. Sementara itu, dalam satu majlis berasingan, lebih 700 ahli dari parti lawan di sekitar Tawau menyerahkan borang keahlian warisan kepada Naib Presiden Warisan Datuk Jaujan Sambakong. Program ini sempena majlis bersama pemimpin anak negeri daerah Tawau dan Kelabakan. Bola sepak Liga Super, Sabah tumpas 1-2 kepada Selangor di Stadium Likas malam tadi. Sabah tewas 1-2 kepada Selangor dalam perlawanan pertama Liga Super pasca Perintah Kawalan Pergerakan PKP di Stadium Likas Kota Kinabalu malam tadi. Perlawanan yang berlangsung di atas padang becak dan tanpa penonton itu menyaksikan kedua-dua pasukan saling menyerang namun tiada sebarang gol dijaringkan selepas tamat babak pertama. Pada separuh masa kedua, perlawanan bertukar rancak apabila Ketua Jurulatih Sabah Kurniawendi Yulianto membuat satu pertukaran memasukkan Rodolfo Paunovic menggantikan Alto Linus. Percaturan yang membuahkan hasil apabila belum sampai 1 minit dalam padang, Paunovic berjaya menjaringkan gol pembukaan setelah mendapat hantaran daripada Dennis Boscenik dalam petak penalti. Rembatan rendah Paunovic menewaskan penjaga gol Selangor Muhammad Khairul Azhan Muhammad Khalid untuk menjadikan kedudukan Sabah 1, Selangor 0 pada minit ke-64. Bagaimanapun, 5 minit kemudian kealpaan di bahagian pertahanan membawa pada bagi Sabah.
Penyerang Selangor Ifedayo Omosoyi berjaya menyambar bola yang muntah dari tangkapan penjaga gol Sabah Wan Muhammad Azrai Wante untuk menyamakan kedudukan 1-1. Selepas itu Sabah mempunyai beberapa peluang melalui gandingan Petrus Shitembi dan Ponovic namun gagal menembusi gawang The Red Giants. Benteng pertahanan Sabah mula rapuh apabila ketua pasukan Sabah, Ray Wilson Batuil, terpaksa dikeluarkan akibat kecederaan pada minit ke-78. Pada minit ke-81, Ifedayo sekali lagi mengejutkan Sabah melalui satu turning kick, gerakan serupa dengan gol pertamanya untuk gol kemenangan Selangor. Keputusan muktamad di Stadium Likas, Sabah 1-2 Selangor. Sekian berita BTTV malam ini, saya Hikmah Juni. Berjumpa lagi.